Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama mengadakan forum atas talian bagi membincangkan topik keberkesanan wartawan menyampaikan maklumat mengenai dos penggalak. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Faiz bin Ismail selaku moderator forum pada hari ini. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel. Yang pertama ialah Puan Nurul Ili Fazwani yang mewakili Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang saya ucapkan Puan. Ya, saya terima kasih. Sama. Yang kedua ialah Encik Ahmad Sayaf yang mewakili pihak wartawan. Juga selamat datang saya ucapkan. Ya, terima kasih atas jemputan. Manakala yang ketiga ialah Puan Syahidah yang merupakan wakil daripada masyarakat Malaysia. Selamat datang Puan. Ya, terima kasih. Ketiga-tiga ahli panel kita akan bincangkan dua topik utama, iaitu yang pertama keberkesanan wartawan menyalurkan maklumat dan yang kedua ialah yang manakah yang lebih berkesan dalam menyalurkan maklumat antara media cetak dan juga media elektronik. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit info berkenaan tajuk kita pada hari ini. Coronavirus atau COVID-19 merupakan virus yang amat digeruni oleh masyarakat. Oleh itu, kerajaan amat memerlukan perkhidmatan wartawan dalam memastikan setiap info dan maklumat yang ingin disampaikan berjaya difahami oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini kerana sesiapa yang terlibat dalam bidang kewartawanan semestinya mempunyai rasa tanggungjawab dalam menyalurkan atau melaporkan fakta-fakta yang benar kepada orang ramai. Selain itu, wartawan merupakan golongan yang penting dalam mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat melalui penulisan dan laporan yang disiarkan. Baik, Puan Nurul Ili Fazwani, dalam konteks keberkesanan wartawan dalam menyalurkan maklumat daripada sudut pandang pihak KKM itu sendiri, adakah Puan merasakan bahawa apa yang wartawan telah usahakan selama lebih 2 tahun berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini telah berjaya meyakinkan serta mendidik masyarakat mengenai kepentingan dos penggalak? Terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada panel yang dihormati. Menjawab kepada persoalan itu, saya akan merujuk kepada data yang telah dikeluarkan oleh KKM sendiri mengenai statistik dos pertama dan dos kedua. Saya percaya keberkesanan pihak wartawan dalam meyakinkan masyarakat mengenai vaksinasi telah berjaya kerana hampir mencapai sasaran yang diinginkan. Namun begitu, untuk statistik dos penggalak menunjukkan penurunan yang agak ketara, iaitu lebih kurang 49% rakyat Malaysia yang mengambil dos penggalak sehingga pertengahan bulan April 2022. Dos penggalak. Hal ini disebabkan oleh masyarakat mula merasa ragu untuk mengambil suntikan dos penggalak kerana kabar angin yang bertiup mengatakan tentang keburukan dos tersebut. Kita semua dapat melihat kesungguhan daripada pihak wartawan dalam mengembalikan semula keyakinan rakyat dan usaha itu masih lagi berjalan sehingga sekarang. Ya, bagi saya ianya telah menunjukkan keberkesanan namun belum dapat meyakinkan sepenuhnya masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih Puan Nurul Ili Fazwani atas perkongsian Puan sebentar tadi. Baiklah, Encik Ahmad Sayaf, soalan saya. Negara kita khasnya dan dunia amnya telah melalui satu tempoh yang lama dalam mengharungi pandemik COVID-19. Dan dalam tempoh tersebut, pelbagai arahan berkaitan dengan vaksin telah berubah-ubah kerana varian COVID-19 yang sering bermutasi. Dan ini telah memaksa pihak kerajaan untuk memberikan dos penggalak kepada orang ramai. Saudara sebagai wakil wartawan, adakah usaha yang pihak Cik lakukan dalam menyalurkan maklumat telah berkesan dan dalam meyakinkan masyarakat untuk mengambil suntikan dos penggalak itu? Baik, terima kasih kepada moderator saudara Faiz Ismail yang berbahagia, moderator ahli panel yang pertama dan ahli panel yang ketiga. Baik, bagi menjawab persoalan daripada moderator tadi. Jadi dos penggalak adalah satu topik yang hangat diperdebatkan dan dibincangkan pada masa ini. Di pelbagai pendapat diutarakan
semua lapisan masyarakat, tidak kira daripada golongan profesional maupun bukan. Dia sebagai wakil wartawan, di hal ini harus dibendung daripada penyebaran berita palsu dan mendapatkan maklumat yang sahih dalam mengubah minda dan meyakinkan masyarakat untuk mengambil dos penggalak, terutamanya bagi golongan sasar berisiko tinggi. Jadi selain itu, pihak wartawan akan menggunakan pelbagai platform media sosial bagi orang ramai untuk mendapatkan maklumat COVID-19 ini. Ini membuktikan bahawa media sosial dilihat dapat membantu kerajaan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap dos penggalak vaksin COVID-19 ini. Kerana ia merupakan media utama yang menjadi pilihan orang ramai. Jadi sekadar itu saja bagi menjawab soalan tadi. Allahuakbar. Terima kasih Encik Ahmad Sayyaf atas jawapan yang diberikan. Seterusnya soalan kepada panel kita yang ketiga. Sebagai wakil kepada masyarakat di luar sana, adakah Puan merasakan segala maklumat yang telah disalurkan oleh wartawan berjaya disampaikan dengan berkesan dan diterima oleh setiap lapisan masyarakat di Malaysia? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebagai wakil daripada masyarakat, pada pendapat saya, masyarakat haruslah menerima maklumat yang telah disalurkan oleh wartawan dan tidak menindakkan maklumat tersebut tanpa unsur periksa. Hal ini kerana memang tidak dapat dinafikan maklumat yang disampaikan oleh wartawan semestinya telah dikaji terlebih dahulu. Contohnya ianya mengenai dus penggalak yang menjadi topik utama masa kini. Walaupun wartawan telah menyampaikan fakta-fakta yang tepat, namun gangguan daripada khabar-khabar angin mengenai kesan negatif dos penggalak menyebabkan masyarakat mula ragu untuk mengambilnya. Oleh itu, saya boleh rumuskan bahawa maklumat yang disampaikan oleh wartawan akan lebih berkesan jika tiada gangguan daripada luar. Itu. Terima kasih Puan Syahidah. Media cetak sangat popular suatu ketika dahulu di mana menjadi rutin bagi setiap masyarakat keluarga di Malaysia akan mempunyai satu surat khabar pada setiap hari. Namun pada masa kini dunia pencetakan surat khabar berada dalam keadaan yang mencabar oleh kerana kehadiran media sosial dan media elektronik yang semakin diterima oleh rakyat Malaysia. Sebagai wakil KKM yang sering menjadi sumber dalam menyampaikan maklumat, bagi pandangan Puan, antara media cetak dan media elektronik, yang manakah lebih relevan untuk digunakan pada masa kini? Apa pendapat Puan Nurul Ili Fazwani? Pada pendapat saya, pada zaman yang serba moden ini, pihak KKM sendiri merasakan penggunaan media elektronik lebih relevan digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Namun begitu, orang ramai perlulah mendapatkan maklumat daripada wartawan bercanggah dengan fakta yang dikeluarkan oleh pihak KKM. Hal ini kerana masa kini wujudnya kewartawanan komuniti dan kewartawan komuniti ataupun kewartawanan rakyat dalam kalangan masyarakat. Mereka sentiasa berkongsi maklumat yang salah dalam media sosial sehingga mempengaruhi fikiran orang ramai. Itu saja pendapat saya. Terima kasih Puan Nurul Ili Fazwani. Sebagai seorang yang berada dalam dunia kewartawanan, sudah semestinya menjadi satu cabaran untuk memastikan saluran yang digunakan adalah satu pilihan yang terbaik. Mengikut pengalaman Encik selama ini, antara media cetak dan media elektronik, yang manakah berjaya menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan? Dipersilakan Encik Ahmad Sayyaf. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi sebagai seorang yang berada dalam dunia kewartawanan ini, sudah semestinya menjadi pilihan masyarakat adalah media elektronik kerana semuanya di hujung jari anda. Okey, baik. Jadi semua lapisan umum ni mendapat maklumat yang dikehendaki dengan begitu mudah dan pantas berbanding dengan media cetak. Jadi dengan media elektronik ini kami mempunyai saluran berita 24 jam yang menyiarkan program yang disiarkan secara langsung. Jadi ini bermaksud bahawa seseorang itu boleh mendapat akses kepada berita terkini pada bila-bila masa sepanjang hari dan dia tidak perlu menunggu
hingga pagi esok untuk mengetahui apa yang berlaku petang tadi. Baik, oleh itu radio, televisyen dan internet dapat menyalurkan kepada orang untuk mendengar di radio dan melihat gambar langsung peristiwa dan malapetaka bersama dengan komen pendapat dan komen wartawan dan pakar yang kini berada di depan kamera dan tidak di belakang layar. Jadi semua ini menjadikan media elektrik versi media yang lebih hebat kerana mempunyai daya tarikan visual dan kekuatan yang lebih meyakinkan. Digambar secara langsung boleh menjadi sangat menarik. Mengubah pendapat orang lebih mudah daripada teks bercetak. Jadi media elektronik ini terutamanya televisyen telah berperanan dalam mengambil bukan hanya maklumat tetapi juga mengubah dunia hiburan kita. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Encik Ahmad Sayaf. Baiklah, soalan terakhir untuk forum kita pada kali ini. Masyarakat ialah penerima akhir yang akan memberikan maklum balas daripada maklumat yang diterima. Hasil daripada maklumat tersebutlah yang akan menentukan sama ada pencapaian maklumat tersebut berjaya atau tidak. Oleh itu sudah semestinya Puan dapat membezakan keberkesanan maklumat yang diterima sama ada saluran media cetak maupun media elektronik. Sekiranya diberi pilihan, saluran mana yang lebih menjadi pilihan hati Puan dan nyatakan kenapa? Silakan Puan Syahidah. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Sebagai wakil daripada masyarakat, pada pendapat saya semestinya media elektronik menjadi pilihan hati bersama. Kerana seperti yang sedia maklum, media elektronik ini sangat mudah digunakan di masa kini. Masyarakat tidak perlu keluar mencari akhbar maupun sumber-sumber maklumat di luar sana. Lagipun media elektronik pada masa kini sangatlah meluas dan banyak juga di kalangan warga emas yang dipraktikkan atau yang berpengetahuan menggunakan media elektronik untuk mencari sumber maklumat dan isu-isu semasa di negara kita. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih Puan Syahidah. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Daripada perbincangan kita tadi, saya boleh merumuskan bahawa pihak kerajaan amat memerlukan wartawan sebagai orang tengah dalam membentuk satu proses komunikasi yang lengkap. Namun begitu, pada zaman yang serba moden ini, wartawan mempunyai cabaran tersendiri dalam menyampaikan maklumat tersebut dengan lebih berkesan. Hal ini disebabkan oleh adanya platform media sosial yang sering digunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan berita-berita yang tidak sahih. Tambahan pula, pada masa kini, media elektronik lebih menjadi pilihan dalam kalangan masyarakat kita berbanding media cetak. Baiklah, sekian saja forum kita pada hari ini. Maaf jika ada salah silap saya sepanjang forum ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.